إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سورة البينة سورة البينة. Sebahagian para ulama menyatakan Makkiyah, sebahagian para ulama menyatakan Madaniyah. Dan ianya merupakan surah Madaniyah kerana menyebutkan di dalamnya Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Kristian. Suratul Bayyinah juga dikenali surah Bani Israel, juga dinama Al-Bayyinah, dinamakan juga surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Suratul Bayyinah dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, innallaha amarani an aqra' alaik, sesungguhnya aku diperintahkan untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, wasammani adakah disebut namaku? Maksudnya Ubay bin Ka'ab apabila Nabi kata aku diperintahkan untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kepada engkau, kata Ubay bin Ka'ab, adakah Allah menamakan aku? Maka Nabi kata na'am, fabaka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i min hadithi Syu'bah, daripada hadis Syu'bah. Maka dia pun menangis kerana terharu kerana namanya disebut oleh Rasulullah. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membacakan surah ini kepadanya. Juga para ulama mengambil faedah daripada hadis ini. Maka kadang-kadang adalah juga disuruh ataupun merupakan perkara yang juga mustahab membacakan surah, membacakan Al-Quran kepada seseorang, membacakan Al-Quran bahkan kepada orang-orang yang mungkin afdal daripada kita ataupun yang mungkin kurang sikit daripada kita. Jadi itu juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Bayyinah tanpa permulaan sebagaimana surah-surah yang lain dengan huruf muqatta'ah, umpamanya alif lam mim ga, tak ada alif lam ra dan sebagainya. Tak ada juga puji-pujian seperti surah-surah yang lain. Terus Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tidaklah bagi orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, munfakkin, iaitu meninggalkan agama mereka, hatta ya'tiyahumul bayyinah, sehingga datanglah kepada mereka al-bayyinah. So Allah terus start dengan cerita tu, alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maksudnya orang-orang musyrik di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua.
Di kalangan orang musyrik ini, satu adalah dipanggil ahli kitab, menunjukkan bahawasanya ahli kitab itu juga di kalangan orang kafir. Ahli kitab itu musyrik. Tinggal lagi Allah Subhanahu wa taala membahagikan, membezakan ahli kitab dengan musyrikin. Maka ahli kitab itu adalah mereka yang diberikan kitab. Mereka yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat, kitab Injil, Allah beri kepada mereka kitab, dan mereka itu diutuskan kepada mereka para nabi dan para rasul. Adapun orang-orang musyrik itu adalah di kalangan penyembah berhala, ibadatul authan, dan juga maybe termasuk juga yang menyembah niran, yang menyembah api, di kalangan minal Arab wa minal Ajam, sama ada di kalangan orang Arab ataupun di kalangan orang Ajam. So Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah ini orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, dan di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Maka ahli kitab itu orang musyrik yang diberikan kitab, dan musyrikin adalah orang-orang yang dipanggil orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang menyembah patung, yang menyembah pokok, yang menyembah api, yang menyembah macam-macam dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga membahagikan dua ini, bukanlah juga bermaksud min ahli kitab, maksudnya daripada sebahagian ahli kitab. Maksudnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan ahli kitab, maksudnya ada di kalangan ahli kitab, sebahagian dan sebahagian. Nanti kita tengok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mendahulukan ahli kitab atas musyrik. Ahli kitab atas musyrikin. Itu ahli kitab Allah sebut dulu, dan berikutnya baru disebutkan orang-orang musyrikin, menunjukkan bahawasanya ahli kitab ini didahulukan daripada musyrik, dan mereka itu juga di kalangan orang kafir. Tinggal lagi apabila Allah mendahulukan ahli kitab, ini menunjukkan bahawasanya ahli kitab dengan musyrik yang menyembah patung dan sebagainya, ini ahli kitab itu adalah orang-orang yang sepatutnya mendakwahkan kepada Islam, tetapi mereka itu diberikan kitab tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dua-duanya kafir, tetapi ahli kitab ni Allah bagi mereka ni kitab, iaitu Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, iaitu ayat yang telah kita bacakan yang lalu. Bila lagi hati orang-orang mukmin nak khusyuk kepada zikir Allah dan daripada apa yang diturunkan daripada kebenaran. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan kamu menjadi sebagaimana orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu. Fatala alaihimul amad, dan telah pun berlalu masa yang panjang kitab itu ada pada mereka, tapi sedikit pun tidak menyebabkan hati mereka lembut dan tidak menyebabkan mereka tunduk kepada kitab yang Allah turunkan. Bahkan faqasat qulubuhum, bahkan hati mereka menjadi keras, tak mau menerima kebenaran. Bahkan ahli kitab adalah puak-puak yang menyelewengkan kitab Allah Azza wa Jalla. Mereka mengubah dengan tangan-tangan mereka, mereka memadam apa yang mereka tidak suka, dan mereka menokok tambah apa yang mereka suka. Maka mereka ni sepatutnya terkehadapanlah, tapi oleh kerana kufur juga keadaan mereka ni, maka mereka itu menjadi kafir. Walaupun demikian, Allah mendahulukan mereka dulu, ahli kitab, iaitu Yahudi dan Kristian, atas agama yang lainnya yang tak diberikan kitab, iaitu daripada kalangan penyembah berhala dan sebagainya. Maka Allah kata, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Kita tahu bahawasanya orang-orang Yahudi dan Kristian, dan apabila Allah menceritakan tentang mereka ini, kalau kita tengok latar belakang bahawasanya ahli kitab
adalah orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Sepatutnya mereka ini, macam kita sebut tadi, mendapat hidayah lah. Tetapi mereka ini sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Mereka ini sesat. Di kalangan ahli kitab, banyak di kalangan mereka menyebabkan habis semua sesat belaka. Maksudnya kesesatan ahli kitab ini telah menjadi umum. Ada kitab, tapi ramai di kalangan mereka habis sesat belaka. Sesat. Sedangkan mereka diberikan rasul, diutuskan kitab. Tapi lama kelamaan, apabila Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahawa kitab-kitab yang sebelum itu tidak dipelihara sebagaimana Al-Quran, maka telah terjadinya kesesatan yang melata, sehingga hanya tinggal beberapa kerat saja yang masih memegang ajaran yang betul. Sebab itu kita ada sebut dalam sirah, adanya mereka yang masih berpegang kepada agama Al-Hanif. Agama Al-Hanif maksudnya mereka masih mengikut lagi ajaran Nabi Ibrahim. Sebelum tu lagi bahkan Al-Hanif mengikut ajaran Musa, mengikut ajaran Isa. Seperti kita tahu Waraqah ibn Naufal dan juga beberapa kerat yang lain, yang mereka ini masih memegang ajaran asal, tapi kesesatan yang lain itu melarat. Dan orang-orang musyrik itu sendiri pada asalnya itu berpegang kepada ajaran Ibrahim AS, tapi akhirnya menyembah patung dan menyembah berhala dan sebagainya. Orang-orang Yahudi dan Kristian dan orang-orang musyrikin munfakin, lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang musyrik di kalangan Yahudi dan Kristian itu dan orang-orang musyrik penyembah berhala dan niran dan sebagainya itu munfakin. Munfakin ay muntahin hatta yatabayyana lahumul haqq. Mereka itu sekali-kali tidak akan meninggalkan agama mereka. Antara Yahudi dan Kristian, Yahudi lagi sangat berpegang totok, berpegang kuat dengan ajaran dia. Adapun Kristian tak berapa nak beriman, tak berapa nak kuat. Yahudi lebih kuat berpegang kepada agama dia. Walaupun sesat itulah, sesat lah tu, Yahudi tetap berpegang dengan agama dia. Dan Yahudi ni tidak berpecah belah. Bahkan mereka bersatu memegang agama mereka, dan mereka tidak meninggalkan agama mereka. Dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan agama munfakin. Sebagai juga nak bagi munfakin, maksudnya tidak sekali-kali mereka meninggalkan agama mereka. Hatta ya'tiyahumul bayyinah, sehinggalah sampai kepada mereka al-bayyinah. So al-bayyinah itu adalah keterangan iaitu Al-Quran. Sehingga sampai kepada mereka Al-Quran. Yang sebelum Al-Quran diturunkan, mereka tak pernah meninggalkan agama mereka, bahkan sangat pegang dengan agama sesat mereka tu. Dan dijelaskan al-bayyinah itu ayat berikutnya, rasulun minallah, rasul dari Allah, rasulun minallah, itulah dia bayyinah tu. Maka diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada akhirnya mereka itu semua keumuman mereka itu sesat larat dan sebagainya, maka kitab-kitab mereka itu ditukar dan diubah dan diseleweng, maka mereka itu menjadi sesat dan sebagainya. Maka Allah utuskan Nabi yang akhir, Rasulun minallah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yatlu suhufan mutahharah, membacakan kepada mereka suhuf mutahharah. Maka Rasul minallah, apa dia bayinah itu? Bayinah itu apabila diutuskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, suhufan mutahharah, suhuf. Kerana pada waktu itu merujuk kepada Nabi bacakan kepada mereka waktu itu Al-Quran tidaklah sebagaimana yang ada sekarang ini. Maka Nabi membacakan daripada apa yang Nabi dapat wahyu dan Nabi bacakan kepada mereka. Maka suhufan mutahharah, mutahharah yang suci, mutahharah yang suci daripada syirik. Kitab itu suhufan mutahharah, iaitu ayat-ayat bayyinah, ayat-ayat keterangan yang menerangkan tentang tauhid,
yang menerangkan bahayanya syirik, yang menerangkan tentang kesesatan mereka ni. Mutahharah. Sebagian ulama juga mengambil faedah daripada ayat ini, yatlu suhufan mutahharah, maka Al-Quran itu suci mutahharah. Maka digunakan juga ayat ini untuk menyatakan bahwasanya wajib memegang Al-Quran dengan keadaan suci. Wajib memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Kita tak bahas panjanglah tentang masalah ini, khilaf di kalangan para ulama. Maka sebahagian mereka menyatakan wajib berwudu untuk pegang mushaf. Wajib berwudu untuk pegang mushaf sebab dia suhufan mutahharah. Dengan khilaf di kalangan para ulama. Sebagai ulama mentarjihkan wajib wudu itu dengan beberapa riwayat, sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abi Bakr apabila diutuskan ke Yaman dan sebagainya, maka disebutkan an la yamassul Quran, la yamassul Quran, dengan tidak menyentuh Al-Quran illa melainkan orang-orang yang tahir, orang-orang yang suci, bersih. Maka Rasulullah diutuskan menjelaskan kepada mereka, yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, padanya itu kutubun qayyimah. Apa maksud kutubun qayyimah? Kutubun qayyimah, tertulis di dalamnya itu ajaran-ajaran yang qayyimah, ajaran-ajaran yang suci daripada syirik, ajaran tauhid, macam kita sebut tadi. Qayyimah, suatu kitab yang ada value, suatu kitab yang terbaik, qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan berikutnya Allah kata wa ma tafarraqa, dan tidak mereka itu berpecah belah, alladhina utul kitab, iaitu orang-orang yang diberikan kitab, itu Yahudi dan Kristian. Mereka itu tidak berpecah belah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab min qabl, utul kitab illa min ba'di ma, melainkan setelah datang kepada mereka ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka bayyinah, keterangan. Maka mereka tidak berpecah belah Yahudi ni, sehingga datanglah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membawakan Al-Quran, maka mereka berpecah belah. Kenapa? Kerana mereka membincangkan pada sebelumnya Nabi itu diutuskan sebagai Rasul. Mereka tahu bahawasanya Nabi akhir itu adalah ismuhu Ahmad. Tak ada siapa pun orang Yahudi melainkan dia tahu bahawasanya akan datang Nabi yang akhir ismuhu Ahmad, Muhammad. Tapi setelah Muhammad itu diutuskan menjadi Rasul, mereka berpecah belah. Apa maksud berpecah belah? Maka sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Sebahagian beriman kerana itulah yang disebut dalam kitab mereka, itu Rasul akhir. Maka masuklah sebahagian mereka kepada Islam, seperti Abdullah bin Salam dan sebagainya. Yang Abdullah bin Salam itu kepala Yahudi, rabai ataupun dia punya ustaz, yang apabila dia itu digelar, ialah ulama lah, ulama ahli kitab. Maka apabila diceritakan tentang Abdullah bin Salam, anak orang yang saleh, orang yang baik, anak kepada anak orang yang baik, bagus, tak pernah tipu. Tapi lepas dia masuk Islam, kan Nabi bawa keluar ni Abdullah bin Salam ni korang punya ustaz dulu ni lah. Maka dia kata dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak celaka, anak kepada anak celaka. Itu Yahudi. Hancur berpecah belah dia. Maka sebahagian beriman kepada Nabi Muhammad, sebahagian tak beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu juga musyrikin. Juga tak ada kesatuan. Sebahagian tuduh ahli sihir, sebahagian tuduh orang gila, sebahagian tuduh dia ni belajar dengan orang-orang mana tahu orang cerdik pandai. Nabi itu diutuskan buta huruf tak erti baca, tak erti menulis. Nak kata dia yang buat Al-Quran mustahil, sebab dia tak boleh baca dan dia tak boleh menulis. Maka dia ni mungkin belajar dengan orang cerdik. Dia belajar dengan
orang-orang yang bagus, orang-orang yang ni lah, orang yang cerdik dan sebagainya. Sebagian kata ini tukar sihir, sebagian kata kahin, sebagian kata bomo dan sebagainya. Habis bercempera pokok ni kan. Sebab itu antara faedah lagi, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Kadang Allah Ta'ala uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Keburukan juga ujian, kebaikan juga ujian. Maka apabila sampainya Al-Quran, Al-Quran diturunkan dan dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, itu kebaikan. Daripada yang asal sebelumnya mereka tak berpecah belah, datang Al-Quran ni memecah belahkan mereka. Pecah belah mereka tu sebab datang Al-Quran. Tapi adakah Al-Quran memecah belah? Tak. Maka Allah uji dengan kebenaran ini, dengan pecah belahnya mereka ni. Nak terima ke tak kebenaran? Sama juga kita pada waktu ini. Mai datang kita menyebarkan kepada orang ramai tentang sunnah Nabi, ini sunnah Nabi dan sebagainya. Pecah belah tak? Tak pecah belah. Ni perempuan ni Wahabi, ni Wahabi, ni Wahabi dan sebagainya. Sedangkan apa yang dibawa itu Al-Quran, apa yang dibawa itu sunnah. Dan ni jangan buat, ini Nabi tak buat dan sebagainya. Tak pecah belah masyarakat. Inilah dia pokok ni memecah belah ke masyarakat. Apa yang dibawakan itu adalah Al-Quran dengan sunnah yang sepatutnya menyatukan. Tapi Allah uji dengan Al-Quran dengan sunnah, itu kita teruji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebahagian menerima kebenaran, sebahagian tak mau terima. Maka itulah yang jadi kepada ni pokok ahli kitab ni. Maka apabila datang kepada mereka ni, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan mereka itu tidak pernah berpecah belah, pokok Yahudi dan Kristian ni, illa malaikan lepas datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Al-Quran itu menyeru, melainkan hanya menyeru untuk liya'budullah mukhlisin, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, mukhlisin, ikhlas, hunafa al-mailu, cenderung kepada kebenaran, itu hunafa. Sebetulnya al-hanif, tak disebut tadi al-hanif. Waraqah bin Naufal dan beberapa orang lagi sebagainya, mereka tak memakan sembelihan yang disembelih untuk berhala, mereka tak makan. Dan mereka menjaga. Mereka cenderung kepada kebenaran. Maka tidaklah mereka itu diperintahkan. Ni al-bayyinah yang datang ni, yang memecah belahkan mereka ni, tak datang melainkan yang didatangkan kepada mereka, sembahlah olehmu akan Allah Azza wa Jalla mukhlisin, hunafa, secara mukhlis, secara ikhlas, tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, hunafa. Berikutnya Al-Quran menjelaskan kepada mereka wa yuqimus salah, mendirikan salat. Dan Al-Quran menjelaskan wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. 3 benda. Dan dia tak sebut yang lain, kerana 3 benda ni yang utama. Maka pertama adalah tauhid, menyembah Allah Azza wa Jalla mukhlisin. Kemudian berikutnya adalah ibadat salat. Maka ibadat salat adalah ibadat yang memerlukan niat ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla khas. Salat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya tentang zakat. Zakat adalah suatu amalan ibadat syariat yang untuk umum, semua itu zakat. Bahkan zakat tak perlukan niat. Tiba-tiba dia tak keluarkan zakat, maka kerajaan paksa keluarkan. Kerajaan pergi hantar pergi ambil zakat ini, dia tak nak keluar, ambil. Sah tak zakat ni? Sah, walau dipaksa oleh pemerintah. Maka dia berbeza sikit dengan salat dan sebagainya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah, agama yang lurus, agama yang qayyimah, yang ada value ni, agama yang baik, agama yang terbaik. Wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian Allah sambung, innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin itu fi nari jahannam, dalam neraka jahannam.
fi nari jahannam khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk atas muka bumi. Mereka kata seburuk-buruk makhluk atas muka bumi, menunjukkan bahawasanya orang kafir seburuk-buruk makhluk. Orang kafir adalah seburuk-buruk makhluk atas muka bumi. Adapun orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu adalah khairul bariyah, adalah sebaik-baik makhluk. Adalah sebaik-baik makhluk. Maka orang kafir seburuk-buruk makhluk. Maka tak sepatutnya satu orang Muslim menyatakan bahawasanya orang kafir sebaik-baik makhluk. No, buruk. Walaupun sebagainya cuba dan sebagainya menyatakan kita ini tak elok lah cakap macam tu dah. Itulah realiti dan itulah yang Allah bagi tahu kepada kita. Seburuk-buruk makhluk adalah orang mensyirikkan Allah. Walaupun akhlaknya baik, walau akhlaknya baik, walau berbuat amalan-amalan yang bagus, walau menolong orang, tetap mereka itu syarrul bariyah, sebab kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang kufur ini seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk daripada hak yang lain-lainnya, lebih buruk daripada hak binatang-binatang ternak. Dan adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu sebaik-baik makhluk. Maka sehingga sebahagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahawasanya manusia itu sendiri adalah sebaik-baik makhluk, lebih dari malaikat, khairul bariyah. Ada orang yang beriman dan beramal saleh, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Itu adalah balasan untuk mereka. Itu orang beriman. Di sisi Tuhan mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Aden. Syurga Aden tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka itu di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah rida kepada mereka dan mereka rida dengan Allah Azza wa Jalla. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat digelar sebagai ayat Bani Israel. Jadi disebutkan tadi, Allah menceritakan bahawasanya golongan hak musyrik dua ini di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka mereka ini keadaan mereka sebelum datangnya Rasul yang akhir dan sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan mereka itu tidak berpecah belah, bahkan mereka itu bersatu atas agama mereka, dan mereka itu beriman mengetahui Nabi akhir akan diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Kerana mereka kecewa dan mereka tak boleh terima bahawasanya Nabi akhir ini bukan dari kalangan mereka. Kerana mereka ini Nabi-Nabi sebelum dan Rasul sebelum itu Bani Israel, dan mereka mendakwa bahawasanya mereka bangsa yang mulia, lebih elok daripada hak yang lain-lainnya. Sehingga hak pokok Yahudi yang ada sekarang ni, mereka mendakwa mereka itu bagus. Hak yang lain semua goyim, mereka bodoh, jahil, binatang kan? Ini pokok Yahudi. Maka apabila Allah uji mereka dengan Nabi yang akhir itu, Nabi SAW di kalangan Arab dan sebagainya, maka mereka tidak boleh menerima hakikat itu. Bagaimana mungkin tidak datang Nabi yang akhir dari kalangan mereka? Maka mereka tak boleh terima. Sebahagian terima. Abdullah bin Salam pertama sekali apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, apa katanya? Aku tengok ondok Qurmun, maka aku duk pergilah, sebab ondok Qurmun Muhammad telah datang. Maka dia pergi, aku tengok wajah dia ni, aku tak nampak mereka wajah dia ni bukan seorang wajah pembohong, kata Abdullah bin Salam. Maka benda pertama sekali yang aku dengar daripada mulut Nabi SAW bila sampai Madinah, afshus salam, sampaikan salam kan, wa at'imut ta'am, beri makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah waktu malam sedang manusia semua tidur. Itu ayat pertama sekali yang Abdullah bin Salam dengar
daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain tak mau terima, yang lain ingkar. Hak ni juga peringatan untuk kita juga, bahawasanya hak Bani Israel ni apa beza dengan musyrikin hak yang disebutkan tadi? Bani Israel mereka diberikan kitab, mereka tahu kebenaran tapi ingkar, tak mau terima kebenaran. Maka jika sekiranya kita pun demikian, maka apa beza kita dengan ahli kitab? Kalau kita terima Al-Quran ataupun mendengar ayat Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membelakangkannya, kita tak mau terima, maka samalah dia dengan keadaan-keadaan mereka ini daripada kalangan ahli kitab. Bahkan orang yang diberikan kitab ini ataupun orang-orang yang diberikan ilmu itu, maka tanggungjawabnya lebih berat daripada hak lainnya. Lebih berat tanggungjawabnya daripada hak lainnya. Lebih berat maksud sebab dia tahu. Maka bila dia tahu, dia pergi dakwah pula kepada hak selain daripadanya. Dia tahu kebenaran tapi dia pun menyelisihinya, bahkan mengajak orang untuk menyelisih kebenaran, maka tak celaka namanya. Maka sebab itu pengikut-pengikut di hari akhirat, Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, Engkau berilah kepada mereka ni, wahai Tuhan, kami dulu dekat dunia kami ni disesatkan oleh kubara'ana, kami disesatkan oleh orang-orang besar kami ni, kami disesatkan oleh ulama-ulama kami. Wahai Tuhan, bagi mereka itu 2 kali ganda azab. 2 kali ganda. Sebab apa 2 kali ganda? Korang lah yang reti tapi menyesatkan orang, maka 2 kali ganda lah. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Hak ni pengikut lah, pengikut doakan kepada hak yang membawa orang kepada kesesatan, yang tidak membawa orang kepada kebenaran. Maka ini peringatan kepada orang-orang Islam sendiri yang diberikan Al-Quran, yang tahu kebenaran, yang tahu ini Al-Quran dan ini sunnah Rasulullah, kemudian kita menyelisihinya dan mengajak orang untuk menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah sebagaimana yang dikenakan kepada ahli kitab hak pokok yang reti ni. Maka mereka ini al-maghdubi alaihim, mereka-mereka ini yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sebab tahu kebenaran tapi ingkar dan menyelisihi. Ada puak-puak Kristian Yahudi ni macam kita sebut, dia tak apa nak beriman. Orang Yahudi lebih kuat pegangnya. Orang Kristian ni dengar sikit. Al-Quran sini menceritakan bagaimana rabai-rabai, bukan rabai, pendeta-pendeta mereka bila dengar ayat Allah tafidu minal dam'a min, mengalir air mata mereka, maka sebagai mereka lebih senang masuk Islam, lebih senang masuk Islam daripada hak puak-puak Yahudi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman yang bagus tentang ayat Allah ini dan menjadi pengajaran untuk kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.